Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berpeluang untuk melihat cara-cara masakan. Okey, khususnya pada hari ini warisan Nek Nyang, resepi Tok Susut. Okey, siapa Tok Susut ni? Untuk pengenalan kali pertama, kita memperkenalkan Tok Susut ni adalah nama arwah ibu saya, dan ini merupakan sebahagian daripada resepi yang dimiliki oleh beliau dan diwarisikan kepada kita untuk kami untuk kami wawarkan pada hari ini. Okey. Resepi yang saya akan wawarkan pada hari ini ialah ayam goreng berempah. Resepi Tok Susun. Okey, ayam goreng berempah yang kita buat sebagai paste ini mempunyai sedikit kelebihan. Kerana kita tengok dari segi cara-cara penyediaan yang ada di sini amat ringkas, amat mudah dan cepat. Itu yang paling penting, mudah, ringkas dan cepat. Dan yang kedua, kandungan bahan dalam resepi ayam berempah ni, yang pertama sekali dia tiada perasa, tiada perisa dan tiada pewarna. Semuanya original. Okey, ayam goreng berempah ini, hari ini saya nak tunjukkan bahan-bahan yang cara kita nak masak ayam goreng berempah yang cukup simple, mudah dan yang pasti kita pasti ialah sedap. Okey, bahan utama ayam. Okey, di sini kebetulan pada hari ini kita ada buat sedikit kenduri. So ayam pada hari ini agak banyak. Tetapi saya nak memberi secara ringkas. Okey, berlaku sedikit kesalahanggapan cara nak masak berapa banyak untuk satu paste ini untuk dimasak. Untuk satu paste ini 180 gram, dia boleh memasak 2 ekor ayam sebenarnya, ataupun 1.5 kilo hingga 2 kilo. 180 gram ini untuk lebih kurang 1.5 kilo hingga 3 kilo ayam. Okey. Pada hari ini kita akan masak lebih kurang 8 ekor ayam. Okey, 8 ekor ayam, iaitu satu bekas ini ialah 2 ekor ayam, bekas ini 2 ekor ayam, ini 2 ekor ayam dan ini 2 ekor ayam. So 8 ekor ayam. Bahan yang diperlukan hanya satu saja, iaitu daun kari. Yang lain semuanya telah kita letakkan dalam paste ini. Okey, yang pertama, pada hari ini disebabkan 8 ekor ayam, untuk menambah kesedapan saya akan menggunakan 6 bungkus 6 pack ayam gerempah ni, 6 pack. Jadi pertama sekali saya akan tunjukkan cara kita nak marinate ataupun cara kita nak merawah ataupun nak mengadunkan dia. Okey, simple sebab saya gunakan full. Okey, saya masukkan yang pertama, habiskan. Okey. Okey. Ini adalah 2 ekor ayam. Okey. Yang kedua, saya akan masukkan dulu. Dan satu kelebihan yang ada pada ayam goreng berempah ni, tidak perlu ditambah apa-apa. Jangan ada penambahan sama ada gula ataupun garam. Ada orang tambah garam, ini masalah. Dia akan rasa kemasinan dan sebagainya. Okey. Ini bungkusan yang ketiga. Ini 2 ekor ayam. 2 ekor ayam ni lebih kurang menghampiri 3 4 kilo. Dia ekor ayam ni agak besar ayam ni. Okey. Sebenarnya dah cukup, tapi pada hari ini sebab ada kenduri, so pada hari ini saya akan tambah sedikit untuk bagi dia punya ni ada sedikit orang kata penambahan lah. Okey, satu pack ni saya akan tambah sedikit. Okey, saya ambil separuh. Ini dia cukup padu Okey. Okey, sekarang saya akan lawan Dia sebenarnya selepas kita nampak bila kita menggaulkan dia, gaul bagi rata.
Ada orang tanya saya boleh tambah garam tak? Boleh tambah gula tak? Boleh. Sebenarnya gula boleh ditambah. Kalau kita nak ada sedikit manis dan sebagainya, kita boleh letakkan gula. Tapi kalau ikut dah cukup. Tapi kalau nak letak gula, tengok bila 1,5 pack untuk 2 kilo ayam, memang berlebihan. Dia punya rempah dia dah banyak. Okey, kita tengok. Ini untuk 2 kilo pertama. Kita dah banyak dah ni. Tu banyak dia punya rempah dia. Okey, ini yang kedua. Sebenarnya selepas kita mengadunkan ni, kita kena biarkan lebih kurang dalam 15 minit ataupun setengah jam biar dia menyerap masuk dahulu sebelum kita goreng. Kita biarkan dulu. Okey, ini yang ketiga. 3 pack, maksudnya ayam yang ke-5 dan ke-6. Memang sebenarnya kalau 1 pack dah cukup. Dia dah lebih. Dia punya rempah dia dah lebih. Tapi tak apa untuk kenduri. Tapi saya beritahu siap-siap untuk semua rakan-rakan kita yang masak gunakan paste ayam goreng berempah ni. 1 pack ni adalah untuk 2 ekor ayam atau 1,5 ekor ayam. Memang mencukupi. Ada yang berlaku 1 kes 1 pack 3 ketul ayam. Jadi memang akan pedas dan sebagainya. Dia tak perlu. Kalau 3 ketul ayam tu 1 sudu dah cukup. Kalau 3 ketul 4 ketul ayam tu 1 sudu, setengah sudu dah cukup. Tuan-tuan tengok, ini 2 ekor ayam, 1,5 pack. Kalau nak betul-betul rasa yang padu, seekor ayam 1 pack. Tapi ayam tu kalau 2 kilo, cantik sangat. Okey. Okey, saya belum masuk daun kari lagi. Sekejap lagi baru saya akan saya arun dulu, baru saya masuk daun kari. Dia sebenarnya masak ayam goreng berempah ni, kalau orang yang bekerja, very simple. Pagi dia marinate sebelum pergi kerja, bubuh dalam peti ais, simpan. Balik petang ni, memang dia punya tu dah cukup-cukup. Orang kata menyerap masuk. Memang kalau goreng tu memang dia rasa sampai ke dalam isi lah. Okey. Sekarang fasa yang pertama iaitu saya dah mengadunkan. Sekarang saya akan masuk daun kari. Ni daun kari ni bukan kita beli, fresh. Ni jiran saya ni. Cara basuh dah. Daun kari ni kena basuh dulu. Jangan pakai bubur tu. Orang tanya berapa banyak daun kari? Ikut kesedapan banyaklah. Tapi kalau sikit tu untuk aroma daun kari ni, nak rasa dia punya aroma ayam goreng berempah. Daun kari ni sebenarnya kat rumah-rumah pun mula ada, senang dapat. Kalau tanam sendiri lagi mudah. Tapi kalau jiran tanam pun mudah juga. Saya beritahu sekali lagi, kalau yang paling cantik, paling baik, kita akan perap sekurang-kurangnya 15 minit untuk bagi rempah ataupun paste kita ni menyerap masuk ke dalam. Okey, dah hampir siap. Tinggal yang terakhir saja. Resepi ni adalah sebenarnya untuk memudahkan suri-suri rumah yang bekerja ataupun tengah-tengah malam dah tak tahu apa nak makan dan sebagainya, anak nak makan ayam goreng. Ini adalah yang paling mudah menyediakan. Sebab tak ada bahan pun. Kalau tak ada daun kari boleh tak goreng? Tak ada masalah. Benda tu benda kecil je untuk aroma sahaja. Kesedapan. Perap terus, simpan. Boleh tak kalau kita perap banyak-banyak? Seko 2, goreng sikit-sikit, tak ada masalah. Boleh diguna pakai cara kaedah tu. So, sekarang saya akan biarkan lebih kurang dalam 15 minit. Dan kita selepas ini kita akan goreng ayam goreng berempah ini. Okey, untuk yang melihat ni, ni maksudnya saya dah ready, saya dah panaskan api. Okey, kenapa saya pakai kawah ini? Sebab kita nak goreng banyak. Kita akan goreng banyak ayam. Okey, ni 2 ekor lebih kurang 2 ekor lah. Okey. Dah panas, kita akan test dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim.
Okey. Okey. Dah bau aroma dia. Sebab bau aroma apa? Daun kari ni. Dia pelik sikit. Kalau panggilan di Kedah ni dia tak panggil daun kari, dia panggil daun karapule. Nama glamour dia. Daun karapule. Kalau di utara ni sebut daun kari, kalau orang lama-lama dulu dia sebut daun karapule. Okey. Kita boleh goreng dengan besar ni. Bawah paling besar ni kita boleh goreng dalam 2 ekor ayam sekali jalan. Okey, dah siap. Terasa bau dia. Okey, dari segi masa nak menggoreng ni, okey, bergantunglah kepada kita. Kalau ada yang minat betul-betul yang garing dan sebagainya, masakan kita kena biar sikit, lebih kurang dalam 15 ke 20 setengah jam, 15 minit. Kita akan nampak dah. Bergantung juga pada dapur yang kita pakai lah. Okey. Dan saya cadangkan kalau ayam goreng berempah ni, jangan saiz ayam tu kecilkan, supaya bila kita goreng dia dalam tu, bahagian dalam tu cepat masak. Dan yang kedua, bila kita masukkan paste ayam goreng berempah ni, dia akan betul-betul serap ke dalam bahagian isi. Itu yang paling penting. Maksudnya bila kita goreng tu, bila kita kecilkan saiz dia, contohnya ayam ni kalau potong 18 atau potong 20, saiz macam ni memang sedap. Sebab kita makan pun dia akan rasa ni rempah ratus yang kita buat untuk ayam goreng rempah ni, dia akan masuk dalam bahagian isi. Dan kita dah, apabila kita perap dalam masa setengah jam atau 1 jam, dia akan terasa lah bila kita makan dia. Okey, ayam goreng rempah ni dia agak bebas dari segi pasangan dia untuk makan. Kita boleh makan dengan nasi. Pada hari ni kebetulan kita akan masak nasi biryani. Nasi biryani, so dia boleh juga masuk. Okey, masuk bersama, walaupun kita ada ayam masak merah untuk nasi biryani, ada daging hitam, kemudian kita ada dalca dan sebagainya. Tapi ayam goreng berempah ni kira boleh masuk dalam mana-mana menu, walaupun orang kata nasi putih ataupun nasi biryani ataupun nasi daging. Untuk makluman semua juga, okey, ayam goreng berempah ni merupakan salah satu daripada hot menu. Okey, yang mendapat permintaan yang amat tinggi ayam goreng berempah ni, sebab dia kesesuaian dia. Yang kedua, memudahkan cara masak. Dan ketiga, cepat menyediakan. Dan ketiga, kita boleh, macam saya cakap tadi lah, dia boleh digabungkan dengan mana-mana jenis masakan. Itu keistimewaan ayam goreng berempah. Dia open sikit. Sebab kita nak makan nasi putih boleh, kalau kita nak makan nasi tomato boleh, kita nak makan dengan nasi biryani pun boleh. Itu kelebihannya pada ayam goreng berempah. Dan yang paling penting untuk ayam goreng berempah ni, yang the best dia ialah crunchy. Dia akan rasa rangup. Okey, sedikit penerangan tentang ayam goreng berempah ni. Okey, dekat sini saya ada tulis untuk dimasukkan madu. Ayam goreng berempah madu sebenarnya boleh dibuat. Ayam goreng berempah madu, kalau kita pernah dengar ayam madu, tapi ini ayam goreng berempah madu. Ini insyaAllah ayam goreng berempah madu ni kita akan buat untuk next video. Okey, next video kita akan ada ayam goreng berempah, ayam goreng berempah madu. Dan lepas tu kita macam masakan-masakan lain, kita akan ada sebab kita ada 26 item, 25 item kita ialah paste masakan, dan yang paste yang ke-26 adalah kerisik. Itu adalah untuk mencukupkan, memudahkan kita. Dan untuk pengetahuan, hari ini juga kita akan buat salah satunya adalah rendang ayam. So hari ini ayam ada 3 jenis: ayam goreng berempah, ayam masak merah, rendang ayam, daging masak hitam, kemudian kita ada dalca dan nasi biryani. So hari ini kita ada 6 menu yang kita akan masak hari ini untuk majlis kesyukuran yang kita buat di bawah warisan Nek Nyang Resipi Tok Susun ni. Hari ini 6 menu utama yang kita bawa masuk, dan menu tambahan tu adalah tak termasuk dalam kita punya paste lah. Okey, hari ini kita ada 6 jenis yang saya akan masak
dan menunjukkan cara kaedah masak yang betul. Supaya selepas ini tak timbul dah masalah dari segi berapa kandungan yang kena masukkan. Kalau dalam satu bungkusan paste ni, okey, ada orang kata buat seekor ayam dan sebagainya. Hari ni saya bagi tahu dari segi keupayaan dia adalah sehingga 2 ekor ayam. Okey, lebih kurang dalam 3 kilo. InsyaAllah mampu. Macam saya tunjuk tadi, 2 ekor ayam saya pakai 1,5 adalah untuk bagi dia betul-betul padu lah. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang nak masak di rumah selepas ini, beli seekor ayam yang seberat menghampiri 2 kilo, marinate, potong dalam 20 atau 24. So bila kita potong 20 atau 24 untuk seekor ayam, so kita boleh goreng dalam pelbagai, contoh kita goreng sebahagian, kita simpan dalam Tupperware dan kita goreng sedikit demi sedikit. Mungkin sehari 5 ketul. So kita boleh dapat untuk 4 atau 5 hari. Itu adalah salah satu daripada cara kaedah kita marinate ataupun kita untuk mengadunkan paste ni. Warisan Nek Nyang. Okey, kita simple. Orang nak kenal nama saya, orang tanya Nek Nyang ke resepi Tok Susun. Okey, dikenali dengan warisan Nek Nyang ini adalah sebahagian daripada nama kita, tapi resepi Tok Susun adalah benchmark kita. Pengenalan utama kita adalah resepi Tok Su. Jadi senang kita nak kenal. Okey, apa nama produk kita? Resepi Tok Su. Sebab tu kita highlight di sini. Resepi Tok Su. Okey, ini adalah sebahagian daripada pengenalan diri untuk produk paste masakan resepi Tok Susun ni. Kita sekarang ni kita buat paste dan kita ada 26 paste yang kita keluarkan sekarang. Sebenarnya keseluruhan paste yang akan dikeluarkan oleh syarikat kita ialah sebanyak 40 jenis paste. 40 jenis paste yang kita akan keluarkan. Dan itu fasa pertama. Fasa kedua kita akan keluarkan produk berasaskan iaitu dipanggil produk ready to eat. Yang tu kita akan masak. Kami akan masak terus dan kita akan pack. Jadi tuan-tuan yang nak makan masakan yang dimasak secara direct oleh company untuk buat travel ataupun untuk bawa ke mana-mana dalam perjalanan, ataupun nak di rumah nak mudah tengah malam susah nak tiba-tiba bahan tak ada, kemudian ada tetamu datang kita nak masak susah, so kita akan ada masakan ready to eat. Ready to eat kita ada lebih kurang untuk permulaan ini fasa kedua. Selepas pembukaan kilang nanti kita akan buka ready to eat. Ready to eat kita ada lebih kurang dalam 30 jenis masakan ready to eat. Dan fasa yang ketiga kita akan buat ke arah yang baru iaitu panggil frozen. Masakan frozen. Frozen ni kita ada kambing perap, ayam perap, itik perap, puyuh perap, arnab perap. Okey, kemudian kita ada sedikit ikan-ikan yang kita pilih, ikan yang special untuk kita buat perap. Okey, kaedah perap ni adalah frozen. Maksudnya tuan-tuan, ini kaedah frozen lah. Maksudnya saya perap sebegini dan kita akan simpan dan tuan-tuan tak payah nak tambah apa dah. Bila dah balik tu buka je perap, frozen terus masak. Itu lagi mudah. Lagi dipermudahkan. Dan insya-Allah ketiga-tiga fasa ni kita akan lengkapkan. Dalam keadaan bergantung kepada kapasiti kilang yang akan kita buka. Tapi insya-Allah kita akan fokus kepada 26 item. Ada tambahan lagi 14 item yang baru, iaitu item yang saya simpan kerana kita memerlukan keluasan kilang yang agak luas. So kita sekarang mampu untuk 26. InsyaAllah apabila masuk ke kilang kita dalam proses renovasi sekarang ni, kita akan cukupkan 40 item produk yang kita akan keluarkan. Bila cukup 40 itu, barulah kita masuk kepada fasa yang kedua yang seperti tadi, iaitu produk ready to eat dan juga frozen. InsyaAllah doakan. Dan di sini saya maklumkan pada semua yang melihat video ni, siapa yang berminat, kita sekarang ni kita dah ada 108 stokis dan ejen di seluruh Malaysia. Pada hari ini pun, walaupun kita tengah masak hari ini pun, ada ejen terbaru daripada Bertam, daripada Jejawi, Pulau Pinang tadi datang ambil stok. Syukur Alhamdulillah. Walaupun kita beritahu hari ini kita tutup, tidak beroperasi kilang, tapi Alhamdulillah kerana sambutan, dia orang datang juga untuk mengambil, untuk mendaftar diri sebagai ejen. Jadi peluang untuk menjadi ejen dan stokis ni masih terbuka. Dan di Pulau Pinang sekarang hanya tinggal satu saja stokis.
yang masih kosong. Di Kedah masih ada lagi 3 stokis. Negeri lain macam Perak dah ada 9 stokis. Kuala Lumpur dah ada 8 stokis. Selangor dah ada 9. Dan kita dah ada 4 di Johor, 1 Negeri Sembilan, 10 di Sabah. Ini berita yang paling baik sekali. Di Sabah kita berlaku satu lonjakan yang di luar jangkaan. Akhirnya kita dah ada 10 stokis dalam masa tidak sampai 1 bulan. Lebih kurang dalam 3 minggu kita dah ada 10 stokis di Sabah. Dan kita dah melangkah ke Sarawak. Sarawak sekarang dah ada 2 stokis dan 4 ejen, InsyaAllah. Jadi pada hari ini di Kelantan juga telah berlaku perubahan baru apabila kita dah ada 2 stokis daerah dan 4 ejen. Dan negeri lain, Pahang dah ada 2 stokis daerah dan 1 stokis negeri. Okey, saya nak maklum sikit tentang stokis negeri. Kita stokis negeri yang berdaftar secara rasmi sekarang yang bermula daripada stokis negeri Kedah. Kemudian kita dah ada stokis negeri untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kemudian kita ada stokis negeri untuk Selangor. Kita ada stokis negeri untuk Pahang. Kita ada stokis negeri untuk Sabah. 5 stokis negeri yang berdaftar secara rasmi. Orang kata dalam on the way ini ada 1 daripada Johor dan Negeri Sembilan, dan 1 lagi yang semalam kita dapat berita, stokis negeri Kelantan akan mendaftarkan diri. So kita kena ambil peluang ini. Apabila ramainya orang mendaftar sebagai stokis, InsyaAllah kita akan dapat membantu sikit sebanyaklah dari segi ekonomi dan sebagainya. Kita kata berkongsi rezeki. Konsep kami adalah berkongsi rezeki. Pada hari ini, kalaulah anda berminat, boleh berhubung dengan stokis negeri. Okey, kita dah ada website, insyaAllah. Website www.toksusun.com akan dipaparkan. Apabila kita ada website, kita dilancarkan pada minggu ni. Kemudian kita ada juga Facebook rasmi syarikat dan juga Facebook saya. Dia boleh follow daripada kita punya Facebook untuk dapat maklumat. Dan segala maklumat tentang stokis, cara order dan sebagainya selepas ini, semuanya melalui website. Dalam website ni semuanya kita boleh dapat maklumat, video tentang masakan, contoh-contoh masakan, kemudian cara memasak, kaedah masak iaitu dipanggil buku resepi, akan ada dalam kita punya website. Ini ayam kita selepas digoreng. Okey, kita akan turap kat sini, kita akan letak. Ini dah masak dah ni. Okey, alhamdulillah. Color dia cantik. Okey. Inilah hasil daripada selepas kita perap dalam 1 jam. Dan alhamdulillah, ini adalah ayam yang kita goreng. Kita panggil ayam goreng berempah yang kita goreng. Ini ayam goreng berempah yang kita goreng ni. Tengok color dia pun cantik. Okey. Dan kalau boleh makan panas-panas ni adalah the best ayam goreng berempah ni. Okey. Dan InsyaAllah saya akan goreng lagi untuk mencukupkan. Dan saya rasa untuk ayam goreng berempah saya ni, okey, InsyaAllah setakat ini saja untuk saya menunjukkan ayam goreng berempah ni untuk sedia untuk dihidangkan. Kalau macam ni dah boleh bubuh dalam tray. Ambil masa yang cukup ringkas, cukup mudah. Dan InsyaAllah kalau kita masak menggunakan ni dengan rasa yang cukup, sedap, cepat, dan kita senang menyediakan untuk tetamu dan untuk keluarga sendiri, InsyaAllah. So, inilah saja untuk menu yang pertama saya hari ini, iaitu ayam goreng berempah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.